dia punya nombor tu kan kita dah belajar boundaries dalam chapter 1 kan. So dia tengok boundaries dia adalah dalam berapa decimal point. So sekarang dia berada dalam 1 decimal point. So class boundaries dia mesti dah plus minus 0.05. Okay. So dia akan jadi, so kalau 0.05 dia akan jadi apa? Okay, so untuk soalan yang C tadi, so dia kena plus minus class boundary dia akan jadi plus minus 0.05 so class boundary dia adalah 8.45 sehingga 10.55. Okay, dia punya class boundary and then kita nak midpoint kan. Okay, midpoint dia 8.5 tambah 10.5 bahagi 2. So you akan dapat 9.5. Okay, apa pula dia punya class width? Class width dia adalah termasuk 8.5 sehingga 10.5. Okay, so dia akan jadi 2.1 lah. Kalau awak tolak 10.5 tolak 8.5 dia akan jadi 2.0. Tapi 8.5 ni termasuk sekali, bukannya dia start dengan 8.6. Okay, kalau you start 8.6, 8.7, 8.9, you count sampai 10.5, you akan dapat 2.0 lah. Tapi 8.5 ni termasuk sekali, so jadi 2.1. So ada soalan, kenapa class width tu tak guna rumus range bahagi kelas? Range bahagi kelas, rumus range bahagi kelas sekiranya awak ada data range kan, kita ada data banyak macam saya tunjuk dalam example tu. So kita kena cari dalam data kita tu, cari range dulu. Range adalah highest tolak lowest value. Kemudian nak dapatkan width, barulah range bahagi dengan number of class yang kita nak. Sekarang ini kita tak ada maklumat range, kita tak ada maklumat what is the highest value, what is the lowest value. Yang diberi kepada kita ni bukan highest value and lowest value soalan A, B, C ni, that is not the highest and lowest. This is class for each class. Maksud dia, okay, for each class ni maksud dia, contoh awak ada kelas. Contoh kalau kelas 40 hingga 40. Macam ni lah. So nanti ada lagi 51 dan seterusnya. So dia ambil satu ni sahaja. So untuk satu ni dia nak check class boundary siapa, midpoint apa dan juga width berapa. Tu maksud soalan ni lah. Right? Okay, boleh soalan nombor 1. Soalan yang kedua. The frequency distribution that are shown below are incorrectly constructed. State the reason why they are wrong. So dia kata frequency distribution. Frequency distribution ni maksudnya dalam bentuk table form ni. Okay, frequency distribution ni maksudnya table form kita ni yang mana ada kelas limit dan juga frequency ni. So ada something wrong lah dalam frequency distribution ni. So yeah, you have to identify yang masalah dia dekat mana. Untuk yang A, so kat mana yang salah dia? So in term of frequency, so frequency tak ada masalah. Kita can put any value lah for frequency based on our data. Okay, cuba check for the class ni. Class, apakah syarat-syarat untuk class? So kalau tengok yang pertama, class 5 hingga 9. Kemudian dia proceed balik dengan 9 hingga 13. So syarat pertama bagi kelas, dia tak boleh ada, dia tak boleh this value berada pada yes, the number of class must be repeated. Dia tak boleh berada dalam dua nombor berada, macam nak kata, satu nombor berada pada dua kelas yang sama. Tak boleh. Sebab apa? Contoh kalau kita ada data, let's say
Kalau kata kelas ni dia buat 5 hingga 24. So kita boleh expect lah data yang ada paling kecil 5, paling besar data dia 24. So data-data yang lain contoh ada 9, ada 8, ada 20, ada 14, 15. Contoh So katakanlah awak pun nak kira lah untuk kelas pertama data yang berada pada range 5 hingga 9. So you kena calculate berapa bilangan data yang berada range 5 hingga 9. So in this case yang saya buat ni, kita ada 5, kita ada 8, kita ada 9. So akan ada 3 data lah. Contoh ada 3 data. Kemudian kelas yang kedua 9 hingga 13. 9 hingga 13. So 9 ni takkan nak kira sekali lagi masuk juga dalam ni ke? Sebab 9 tadi kita dah kira data tersebut masuk dalam grup yang pertama tadi iaitu kelas 5 hingga 9. So data yang sama tidak boleh repeat dalam beberapa grup, tak boleh lah. Okay, dia hanya satu data should belong to one group only. Okay, so dalam kes ini kesalahan dia berlaku sebab the value of 9 tu is repeated dia repeat 9, 13, so banyak lagi sebenarnya dia repeat 13, 17 semua. So ataupun dalam istilah dia, istilah statistik dia kata kelas mestilah mutually exclusive. So untuk kes ni kelas not mutually exclusive. Okay, sepatutnya kelas yang ni, kelas sepatutnya kena mutually exclusive. Yang mana setiap value dalam kelas tidak boleh appear dalam kelas yang sama. Okay, banyak kali Kalau B, so kat mana kesilapan bagi B? Number of class 3 should be 133. Kan, kalau you tengok dekat sini 1 to 3 sehingga 1 to 7. Kemudian disambung dengan 1 to 8, yes, until 132. Sepatutnya disambung dengan 133 lah, bukannya 138. So dekat sini kesilapan dia sebab apa? Sebab kelas dia not continuous. Kelas dia tak continuous, tiba-tiba di jump to 138. Yang mana 133, 134, 135, 136 and 137 kita tak tahu nak letak dalam kelas yang mana. So not continuous lah. Okay, question number 3. 50 students were asked, so ada 50, ada 50. Students were asked to identify their favorite sport. Okay, sukan kegemaran mereka. The response were F. Okay, F untuk football, C untuk F for professional football, C untuk college football, B untuk baseball, and A untuk auto racing. Okay, construct a frequency distribution for the data. So menggunakan step yang seperti kawan awak ada mention tadi pada soalan yang pertama kan, kena nak dapatkan class width, dia kata range bahagi dengan number of class. Okay, so dekat sini, ini data berbentuk categorical, so dia tak memerlukan formula width dan sebagainya, tak perlu So ni data berbentuk kategori yang melibatkan width, midpoint dan sebagainya, itu untuk data yang berbentuk numerical value, kuantitatif data yang bentuk numerical, nombor. So ni data berbentuk categorical, tak perlu. So kategori kita just tengok saja dia ada kategori F, C, B dan A. So boleh buatlah dia punya kat sini dia punya kelas ataupun kelas dia mewakili sport dia, type of sport lah. So kita ada F, C, B dan A. Okay, so you kena calculate dia punya frequency. Untuk F ada berapa? Okay, how many frequency for F? Kelas yang dah buat yang ada berapa F? F ada 19. Okay, lagi? C ada berapa C? 14C, and then B 10B, and A, last kali A ada 7. Make sure the total frequency, data tu ada 50 kan, so total frequency must equal to 50 lah. Okay, so mudah je lah kalau untuk categorical punya data. Which class has the most data value? Yang mana paling banyak? Kelas apa? So C lah, C pula, yang paling banyak adalah F. The fewest data value adalah A. Okay. Okay, so data yang berbentuk soalan nombor 4 ni. Total frequency, so ada soalan tanya perlu ke tulis total frequency? Not necessary, tak perlu pun. So itu adalah untuk you check je.
Okay, make sure total frequency sama dengan data asal. In case takut tertinggal, okay, takut tertinggal, takut ada data yang tak terkira dia punya, yang terlepas kira dia punya frekuensi. Okay, soalan nombor 4 ni, yang ni kita kena, dia berbentuk numerical. Yang ni kita kena guna range, width, midpoint, class boundary dan sebagainya. A survey was taken of 50 individuals. They were asked how many days per week they ate at a fast food restaurants. Okay. So yang pertama, construct a frequency distribution using 8 class. So dia dah bagi tahu dah dia nak 8 class. So first step, you kena cari range lah. Range adalah highest minus lowest. So for this case, the highest value adalah pada highest value. So ni adalah bilangan how many days? Oh, bilangan hari untuk seminggu. Mereka makan dekat fast food restaurant. So bila dia kata berapa hari dalam seminggu, maksudnya paling maksimum pun boleh jadi 7 je lah. Okay? Dan minimum adalah kosong, iaitu dalam seminggu dia tak makan langsung dekat fast food restaurant. So 7 paling tinggi, okay, the highest is 7 minus 0. So dia punya range adalah 7. Okay. Dia kata dia nak 8 kelas. Okay, 8 kelas. So perlu tak kita buat kelas width? Memandangkan data ini hanya dalam range 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. So memang ada 7 kelas dah untuk data tu. So you tak payah nak kira lah. Tak payah nak kira width dan sebagainya. Sebab apa? Sebab data tu dia memang range dia 0 hingga 7. Jadi memang dah ada 8 kelas dah. Okay. Kelas dia mewakili bilangan hari, iaitu daripada 0 days, okay, 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, 6 day, 7 day, 7 day lah, 7 hari sahaja. Okay. So ini dah jadi 8 kelas dah. So you tak perlu nak cari width dan sebagainya. So calculate je frekuensi. Untuk 0 ada 2, kemudian ada 5, ada 23 kan. Untuk 3 hari ada 9 orang. Okay. 4 hari ada 6 orang yang makan sebanyak 4 hari dekat fast food restaurant in a week. So 5 ni ada 4, 0, 1. So make sure total semua ada 50 lah frekuensi, sebab data ini terhadap 50 individu. So when kita dah construct ada frequency distribution. Okay, next. Based on the distribution, how often did the most people eat at a fast food restaurant? Kalau buat kelas macam ni salah tak doktor? Ada yang buat 0 hingga 0.9, 1 hingga 1.9. You pecahkan balik Kenapa macam tu kita nak buat dari segi macam ni. Actually, untuk kelas sebelum ni, yang kelas limit yang kita belajar adalah perlu ada limit, lower limit dengan lah you buat 0 itu hingga 1.9. Sebenarnya soalan nombor 4 ni jadi categorical punya soalan nombor 3 tadi lah. Soalan nombor 3 tadi, kelas dia mewakili F, C, B dan A kan. So ini pun sama sebenarnya, dia boleh jadi 0 tu adalah sebagai satu kategori, 0 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dan 6 dan 7 hari. So kalau soalan Fatimah tadi, kalau you buat dalam bentuk yang 0 hingga 0.9, saya rasa sebab kita nak cari dia punya sebelum tu saya nak tanya, Fatimah boleh explain macam mana awak dapat 0 hingga 0.9? Awak guna step yang macam mana? Boleh tak define 0 hingga 0.9 tu?
Sebelum 1 adalah 0.9. Kenapa tak buat 0.99999? Maksudnya kenapa pilih 1 titik perpuluhan, bukan 2, bukan 3? Okay. So untuk soalan nombor 4 ni sebenarnya saya pun silap tadi. Saya bagi tahu awak ni macam numerical punya data kan. Actually dia bukan numerical lah. Ini pun categorical punya data. Okay. So tak perlu buat 1 hingga 0.9, 0 hingga 0.9. Lepas tu and then 1 hingga 0.9. Sebabnya awak perlu buat range tersebut. Okay. Kalau awak buat kelas awak 0 hingga 0.9 and then 1 hingga 1.9, perlu buat sedetail ini sekiranya data yang awak ada juga dalam bentuk macam ni. Contoh ada data 1.1, ada data 3.2. Juga memerlukan dipecahkan kepada titik perpuluhan. So perlulah kalau data yang ada tidak memerlukan dipecahkan kepada titik perpuluhan, so no need untuk buat dia punya no need untuk convert this data nak menjadi numerical punya data. So anggap ini adalah data berbentuk kategori, iaitu kategori dia 0, 1, 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Kalau soalan minta group frequency distribution baru buat macam Fatimah bang. Yes, so betul juga tu. Jawapan kepada Amir, dia kata kalau soalan minta buat group frequency distribution baru buat macam Fatimah. Pun betul. Kalau yang berbentuk group. Yes. Okay. Boleh? Soalan nombor 4 ke ada lagi pertanyaan? Okey, yang B belum lagi. Untuk yang A dulu, ada lagi persoalan tak untuk yang A? Alright. So B, based on the distribution, how often did the most people eat at a fast food restaurant? So kalau berdasarkan distribution ini, berapa kalilah kebanyakan people eat dekat fast food restaurant. So kebanyakan people the paling tinggi adalah pada frekuensi 23, iaitu untuk 2 days. Okay. So untuk menjawab soalan ni, how often maksudnya 2 days lah per week. Okay. 2 hari seminggu. Most of the people eat dekat situ. Apa jawab tadi? 32? 32? Fatimah, you refer kepada mana dengan 32 tu? Two days. Yes, 2 days. Okay. Number 5, the frequency distribution shows the blood glucose level dalam miligram for 50 patient at hospital. Okay, so ada kelas limit, ada frekuensi. Construct a histogram, frequency polygon and ogive for the data. Okay, so soalan ni dah diberi frekuensi dan juga kelas limit, so kena tahulah ciri-ciri untuk histogram. So bila kita nak construct histogram, kita memerlukan information seperti untuk histogram apa? Kita perlukan apa untuk histogram? Frekuensi dan juga class boundaries. Class boundaries versus frekuensi, you akan dapat untuk nak buat histogram memerlukan class boundary. Kalau frekuensi polygon kita guna apa? Class midpoint, kan? Kalau ogive, ogive apa ogive? Ogive upper class boundary. Right? So daripada kelas yang ada, untuk buat histogram, you kena dapatkan class boundary dulu. Okay? So dapatkan class boundaries. Okay, so buat class boundary lah untuk setiap kelas awak ni. So class boundary akan jadi 59.5 sehingga 64.5 dan seterusnya. Kemudian dapatkan juga kelas midpoint. Sebab apa? Sebab you nak kira frekuensi polygon nanti. 60 tambah 64 bagi 2 yang akan dapat 62, 67 dan seterusnya lah. Yang ni pun sama. Okay. Kemudian untuk ogive you kena ambil apa class boundaries kan. Okay. So untuk apa class boundary you tak buat jadual, you tak buat
row yang lain pun tak apa sebab you boleh ambil je daripada bahagian despite kan. Okay, untuk upper class boundary you boleh pakai despite sahaja. Okay. So construct you punya histogram. Sekejap saya share dekat lain lah sebab jawapan dah ada pada saya punya ni. Okay. And then, okay, terlupa tadi. Untuk ogive, dia ada cumulative frequency sekali Okay, untuk histogram, you construct class boundary. Histogram kita nak class boundary dan juga frequency. Okay. So, you akan dapatlah histogram. Ini di bawah ni untuk paksi X ni. Paksi X adalah blood glucose level in milligram mewakili class boundaries. Okay, so ini adalah frekuensi mewakili paksi Y. Okay, yang kedua kena buat frekuensi polygon. Frekuensi polygon menggunakan information untuk midpoint, class midpoint versus frekuensi sebagai Y. Okay, dan last sekali ialah ogive. Ogive adalah upper class boundary. Dia punya X adalah upper class boundary, dia punya Y adalah kumulatif. Dia bukan frekuensi sahaja tapi sebenarnya dia kumulatif. Kumulatif frekuensi That's why kita dapati ogive dia akan sentiasa menaik daripada lowest kepada nilai yang tinggi. Okay. Dan the highest value ni dia akan sama dengan nilai total data. Data ada 50 kan tadi. Okay. So dia akan sama dengan bilangan data akhir. Jumlah data 50. Okay, ada soalan untuk soalan nombor 5? Okay, so comment on the shape of the distribution. So apakah shape of distribution yang awak nampak lah? So shape of the distribution kita boleh refer kepada histogram. Okay, tengok pada histogram. Untuk dapatkan shape dia tengok pada histogram. Okay. Untuk frekuensi polygon dengan ogive kita tak boleh nampak lah dia punya shape ataupun dia punya trend data tersebut. So refer kepada histogram. Okay, so kita tengok the highest value dia berada di sebelah kanan kan. Di sebelah kiri ada 4 group, ada 4 kelas di sebelah kiri. Okay, dan di sebelah kanan ada 2. Maksud saya ialah you refer kepada the highest group ni. Kemudian you tengok data di sebelah kiri dan sebelah kanan. So kita nampak the highest dia adalah di sebelah kanan So data ni data is not bell shape Kalau bell shape maksudnya the highest tu di tengah-tengah. Kalau bell shape. Okay, bell shape, approximately bell shape yang highest tengah-tengah. Sekarang data tu yang tinggi dia menghampiri sebelah kanan. Kalau awak tengok. So dia actually adalah left skewed. Okay, dia left skewed dia panjang, dia ada tail di sebelah kiri. Okay, di sebelah kiri dia panjang. Kemudian okay, seterusnya, what range of glucose level did most patient fall into? Okay, yang ni data yang paling tinggi adalah pada 18 ni lah. So 18 ni, the class dia adalah 80 hingga 84 miligram. Okay, kebanyakan glucose level adalah pada 80 hingga 84 miligram. How many patient have the blood glucose level less than 75.9? Okay, so berapa bilangan patient yang mempunyai blood glucose kurang daripada 79.5? So you kena kira lah less than 75.9. Boleh tengok pada ogive ni. Okay, so approximately 20 patient. Okay, so 20 patient yang mempunyai blood glucose less than 75.9. Okay, so sebab ogive dia kira cumulative frequency. So boleh terus ambil lah 75.9 and below. So frekuensi dia 20. How many patient have the blood glucose level greater than 75.9? Lebih besar daripada 79.5. So we know that
total data ada 50. So less than 75.9 adalah 20. So the balance 30 patient lagi akan have the blood glucose greater than 75.9 lah. Okay. So using the frequency distribution equation number 4, construct a histogram, frequency polygon and ogive for the data using relative frequency. So berdasarkan soalan nombor 4 tadi, soalan yang berkenaan dengan fast food restaurant. Okay. Right. So ini soalan dia tadi, kelas limit yang ini, so days ni mewakili dia punya kelas lah. Okay, kelas, kemudian dapatkan class boundaries. Untuk buat histogram, you kena ada class boundaries dan juga frequency. Okay, kemudian boleh buat histogram. Okay, now soalan dia nak relative. Dia nak relative frequency Okay. So you kena ni lah, bukan guna frequency lah, guna relative frequency. This will be your Y, this will be your X. Okay, untuk histogram. Okay. Kemudian untuk frekuensi polygon kena dapatkan kelas midpoint dan juga relative frequency. So kelas midpoint masih lagi nilai yang sama lah sebab dia single value. Okay. Midpoint dapat nilai yang sama. Dengan kelas dan kelas midpoint adalah nilai yang sama. Kemudian Y dia relative frequency, you akan dapat frekuensi polygon. Okay. And the last one, untuk ogive, di bawah ni adalah apa class boundaries dan di sini adalah cumulative relative frequency. Okay, cumulative relative frequency you akan dapat ogive. So this is the cumulative relative frequencies. Ada pelajar tanya saya semalam, untuk nak sketch graf dan sebagainya, perlu ke sedetail menggunakan kertas graf? So jawapannya tak perlu, you perlu sketch je sebenarnya. So tak memerlukan kertas graf. Tapi kalau sebelum ni, masa kita buat exam face to face, so memang kami provide lah. Okay, saya providekan kertas graf untuk you sketch betul-betul. Tapi bila online learning ni, kita tak perlu you beli kertas graf ke, tak perlu. Okay, so just sketch, make sure skala yang awak guna ni kan skala yang konsisten lah, 0.5, negatif 0.5, 1.5, 2.5 dan seterusnya ni. You nak sketch ni bagilah konsisten, jangan pula 6.5 duduk sini, 7.5 sampai ujung ni. Okay, right, so gunalah skala yang konsisten. Okay, so sambung sikit lagi. A local fundraiser wants to graphically display the contribution he has received over the past 5 years. Construct a time series graph for the following data. So dia nak graph of the time series. Sebab apa graph ni jadi time series? Sebab dia melibatkan siri masa iaitu year. Okay, tahun. So you just plotkan tahun sebagai dia punya X, contribution ni sebagai dia punya Y. Okay. So for 1996, the contribution is 550. Okay, dan seterusnya lah. So time series rasa basic saja. Okay, untuk Pareto, ni salah ni bukan Pareto, ni pie chart ni. Soalan ni dia nak, it's okay lah, since soalan ni dah buat pie chart, kita bukalah sebagai pie chart. Okay. So kalau kata nak buat Pareto pun boleh, you buatlah Pareto yang mana kita dah belajar. Pareto mestilah daripada highest to lowest. So maksudnya you kena buat dulu business. Kemudian ni untuk business. The second highest adalah engineering. Okay. Kemudian lepas engineering kita ada liberal arts.
Tapi you kena guna kena sketch dia punya ni saya tak sketch dia punya frekuensi ni. So make sure guna frekuensi yang betul lah. 5 jam. 10, 20, 30, 40. Business ada 49. Okay. Engineering 30. Education 22. Dan Sains 15. Sains 15 dan juga last sekali Social Science 8. Okay, so ni Pareto. This is Pareto. Kalau untuk pie chart, okay, you kena, yang ni kita guna Excel lah. Untuk saya tunjuk kepada awak, saya guna Excel. Tapi kalau you kena sketch sendiri, okay, so cara dia adalah you kena carilah yang mewakili setiap degree ni. Okay, kena tahu berapa degree yang ada. So how many degree, macam mana kita nak cari how many degree for business, for science and so on. Cara dia ialah you totalkan dulu number of students ni. Cuba totalkan ada berapa number of students? 49 plus 15 plus 41 plus 8 33 and 22. So total sekali ada 168. Okay. So macam mana nak dapatkan? Perlu ke letak color dengan detail untuk pie chart tu? Tak perlu letak color pun. Kalau you boleh, sebab ni kecil ni. Kalau you sketch manually dengan tangan, okay, you just label je. Ini apa ni untuk biru. So you labelkan business, let's say. Okay. Yang warna merah ni, you tulislah ni mewakili science. Okay. So kalau untuk you lukis macam ni, just labelkan dengan tangan lah. And then, tapi kebiasaannya, soalan dalam kebiasaannya, kita akan tanya, okay, untuk business mewakili how many degree? Based on the number of students yang ada, so business mewakili how many degree of the pie chart. So macam mana awak nak dapatkan how many degree of business ni? So cara dia total semua sekali ada 168. So awak nak dapatkan kalau student tu ada 49 orang, so berapa degree yang awak akan dapat? So berapa degree untuk business? Cuba kirakan. So business 49 darabkan dengan total dia 168. 49, business ada 49 darabkan dengan 360 darjah. Kan kita ada 360 darjah semua sekali. So bahagikan dengan 168. So you akan dapat degree. Okay, kat sini untuk business adalah 105 degree. Boleh? Cara nak cari dia adalah 49 darabkan dengan 360 bahagikan dengan 168. So awak akan dapat 105 degree bagi business. Right? Untuk sains ada 15 pelajar. Okay, darabkan dengan 360 darjah bahagi 168. So you akan dapat degree dia dalam 32 degree macam tu. Okay, so make sure total ke semua degree bagi ke semua major, you akan dapat 360 degree. Jangan lebih atau jangan terkurang 360 darjah total pie chart. Degree buat kalau soalan minta buat je. Ya betul. Minta buat kan. Okay. Actually dalam soalan dia jarang suruh awak lukis pie chart ni. Biasanya dia minta carikan degree lah. Carikan degree untuk setiap type dia tu. Setiap jenis lah. Kalau soalan ni major, untuk setiap major lah. Okay, ada lagi soalan. Okay, last. Okay, ada jawapan dah pun. Given the following, ada soalan lagi. Kalau kira macam ni,
Macam mana soalan tadi? Sama je 49 bahagi 168 dengan 60 kan, sama juga. Apa ni, 360 kena darabkan 168 tu awak bahagikan, dapat yang sama. Cuba kira, sama je jawapan dia. Okay, last. Back to back stem and leaf plot. Yang ni sama dengan soalan yang dalam tutorial tadi. Okay. Dah tutorial pula dalam kuliah. Soalan last kuliah saya tinggalkan awak dengan supaya awak construct back to back stem and leaf plot. Maksudnya you ada dua group data A dan B, you kena buat satu sahaja stem and leaf plot. So dia dipanggil back to back lah. Sebelum ni kalau ada satu group data, kita hanya ada satu. Okay, kenapa pula jadi sengit ni? Okay, kita ada satu sahaja stem. Stem memang ada satu lah, leaf ada satu sahaja kalau untuk satu group. So leaf di bahagian sini lah. Tapi since sekarang ni you ada dua group, so dia akan jadi satu stem. So leaf ni akan ada dua. Saya tak tahulah bila dalam word ni saya nak dia jadi sengit lah pula. Okay, so leaf dia ada dua. Leaf untuk A dan untuk B. So cara dia sama sahaja macam yang you buat satu stem and leaf plot yang sebelum ni. You tengok data dia daripada SAR 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Okay, untuk data yang SAR tak ada. So find the data yang paling kecil lah. Yang paling kecil dulu dalam 10 pun tak ada. Dalam 20 ada. Okay. So yang paling kecil is 25 for B. For B 25. For A kita ada 26 yang paling kecil. The smallest one. Okay. So you listkan lah yang mana berada dalam grup 20, 30, 40, 50, 60 dan last sekali 70. So jawapan yang ditunjukkan ini adalah dalam sebenarnya order dalam bentuk order back to back stem and leaf plot. Yes, boleh je buat order ataupun unordered, boleh, tak ada masalah sebab soalan tak spesifikan, melainkan soalan nak construct an order back to back stem and leaf plot. So you kena buat order lah. Okay. So yang saya tunjukkan ni yang order. Okay. Unorder pun tak ada masalah. Cuma sekejap saya susunan ni saya terbalik sebenarnya. Bukan 6, 8, 9. Sepatutnya kalau order dia akan jadi 9, 6 dekat ujung. 6, lepas tu baru 8. Mana nak tulis kalau yang ke belakang macam ni. So saya akan tulis 9 dulu. Okay, 8. Dia akan jadi macam ni. Yang rapat ke stem ni mesti nombor yang paling kecil. Yang ni pun terbalik ni. Dia akan jadi okay, 1 dia kena duduk belakang. Ni kalau ikut order lah ni. 6 dengan 8 dekat ujung sekali. Okay. So yang ni pun sama. So yang ni 3 dulu. Okay, ni baru jadi order stem and leaf plot. Okay, ada soalan setakat ni?
Okay, so saya rasa untuk setakat 2A okey kot. Cuma tadi ada sedikit confused kan bila nak buat frequency distribution bagi soalan nombor 4 tadi yang melibatkan fast food restaurant. Yang tu kena be careful lah. Kita hanya buat, kita anggap data dia adalah sebagai data yang bentuk kategori lah. Okay. Supaya kita tak memerlukan you buat kelas limit 0 hingga 0.9 sebab data dia bukan data yang ada dalam titik perpuluhan. So no need kita pecahkan kepada titik perpuluhan. So yang lain-lain okey kot. Alright, okay. So kalau tak ada soalan lain, saya stopkan dulu lah. Kita tangguhkan dulu sesi tutorial kita.